Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kata adalah kata-kata yang terkandung dalam kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk berada dalam rumah Allah bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai seorang manusia yang sentiasa dahagakan majlis ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pengurusi seluruh Yayasan Kuasa, juga seluruh anak karya yang bersama dengan program kita pada malam ini. Dan seperti mana pengurusi sebut tadi, saya bukan anak Piyu Syahul, walaupun muka lebih kurang sama. Dan ramai orang ingat anak saya sebab bapak saya bernama Syahul Amin. Jadi bapak nama Syahul Amin ni pergi Pulau Pinang, Syahul Amin ni Berlumbur dah. Malam ni juga dia cari satu lori pun kan. Jadi ramai orang nama Syahul Amin di Pulau Pinang. Alhamdulillah, kuliah kita malam ni tajuk dia 7 tanda ilmu yang bermanfaat. 7 tanda ilmu yang bermanfaat. Kita nak mula malam ni dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, kun aliman, jadilah kamu orang alim, kata Nabi. Kalau kamu tak mampu jadi orang alim, sambung dengan Nabi, au muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Dan kamu tak mampu juga nak jadi orang yang tuntut ilmu, Nabi sebut au mustami'an, jadilah orang yang mendengar majlis ilmu. Dan Nabi kata kalau kamu tak mampu nak jadi orang yang mendengar majlis ilmu, au muhibban, jadilah orang yang mencintai majlis ilmu. Dan Nabi sebut wala takun khamisan fatalik, dan janganlah kamu jadi golongan yang kelima, maka celakalah kamu. Nabi kata yang pertama, kun aliman, jadilah kamu orang alim, kata Nabi. Siapa orang alim? Tok guru, ustaz, tok mufti, para alim ulama dan sebagainya. Mereka adalah orang alim, orang yang akan membantu kita dalam kehidupan kita setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris Nabi. Jadi Nabi kata jadilah kamu orang alim, nombor 1. Dan kalau kamu tak mampu nak jadi orang alim, Nabi kata au muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Orang yang tuntut ilmu ni macam mana? Orang yang tuntut ilmu ni bila ada majlis ilmu di masjid surah, dia bawa kitab, dia bawa buku nota, dia salin, dia ada soalan kat ustaz dan sebagainya. Dia sentiasa mengikuti, mengaji daripada kulit sampai ke kulit. Dia dikatakan sebagai penuntut ilmu. Dan Nabi kata nak jadi penuntut ilmu pun tak boleh dah. Mata orang tak nampak lah. Tua-tua ni bawa kitab apa ni kan? Mata tak berapa nampak lah. Maka kita duduk dalam golongan yang ketiga, au mustami'an. Macam malam ni semua main relax, bawa telinga, tak bawa kitab, tak bawa buku nota, siap sandang pula kat tembok. Relax. Malam ni kita relax, santai-santai. Kita relax, maka kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi suruh menjadi golongan yang ketiga.
Au mustami'an, bawa telinga mai dengar majlis ilmu. Dan Nabi kata kalau yang ketiga pun kamu tak mampu juga nak jadi, Nabi kata au muhibban, jadilah orang yang keempat, iaitu orang yang mencintai majlis ilmu. Nak main malam ni tak dan, kalut sangat-sangat dalam kerja ni. Nak kena hantar anak pergi tuition ke, contohnya nak kena pergi mana ke, kalut sangat tak main. Sekurang-kurangnya dia rasa cinta kepada majlis ilmu. Oh, menyesal malam ni terlepas, kuliah malam ni aku terlepas, rasa sedih sebab dia cinta. Ataupun dia tak boleh main, dia kata dah aku tak boleh main, aku hantar pergi ambil goreng kat dia, bagi dia makan lepas kuliah lagi. Sebab apa? Sebab dia mencintai majlis ilmu. Dan Nabi kata wala takun khamisan fatalik, dan janganlah kamu menjadi golongan yang kelima. Golongan yang kelima ini adalah golongan yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia golongan yang kelima? Golongan yang kelima dia tolak yang empat-empat tadi tu. Orang alim pun dia tak mau jadi, nak tuntut ilmu pun tak mau, nak dengar majlis ilmu pun tak mau. Kalau TM Pulau Pinang radio pun 2,5 dalam kereta, ini dia nak dengar, dia kata hang tutup, aku tak mau dengar. Majlis ilmu dia tak mau dengar. Bahkan dia benci kepada majlis ilmu. Kita pasang banner majlis ilmu, dia pergi potong banner. Dia kata apa ni, dia panggil mamak mana lah, main teriak-teriak mana ni. Dia tak suka. Tuan-tuan jangan duk cikir saya tu kan. Saya tengok tuan-tuan duk cikir saya pun takut nak ceramah. Semua serius saya muka. Relax, malam ni santai. Dia tak suka majlis ilmu. Bahkan dia kata majlis ilmu ni buang masa. Buat apa? Duduk dengar. Setiap hari ustaz main kata benda sama kan? Memang kan? Dalam Islam, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, nak kena bagi peringatan terhadap manusia. Maka malam ni tuan-tuan, kalau kita tengok hari ni di Pulau Pinang, alhamdulillah, di Pulau Pinang ni orang Kedah dia cemburu kat kita. Sebab apa? Kuliah kadang-kadang melaksana tak banyak, sini banyak. Kalau buka zon kuliah malam ni saja, berapa kuliah maghrib yang ada? Sila hailan satu malam kadang-kadang 70, 80 masjid kuliah. Banyak sangat. Alhamdulillah kita mengaji hari ini. Tetapi yang kita nak faham bahawasanya selepas daripada kita mengaji, kita nak ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab itu yang dibawa oleh Nabi SAW satu doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kat kami satu ilmu yang bermanfaat. Jadi nak menghabaq kat kita dalam kehidupan kita hari ini, ilmu ni satu benda yang sangat penting. Ilmu ni satu benda yang sangat penting. Selepas daripada kewafatan Nabi SAW, Abu Hurairah ni dia jalan-jalan, dia masuk dalam market. Market ni pasar lah. Orang Pulau Pinang ni dia bahasa orang putih. Dia kata sebut market. Pintu, dia tak panggil pintu pagar, dia panggil pintu gate. Orang Pulau Pinang punya bahasa. Jadi dia masuk dalam market, dia menjerit kepada seluruh orang yang duduk niaga di dalam pasar tersebut. Dia kata, wahai ahli pasar yang bodoh. Dia kata macam tu. Mereka yang duduk niaga di situ, yang duduk ada dalam market, mereka marah lah tak ya? Pasal pak panggil kami bodoh. Dia kata, ni apa bodoh? Dan sebab apa? Dia kata, duduk di Masjidin Nabawi, orang sedang mengagih-agihkan harta peninggalan Nabi SAW, dan kamu akan dapat panggung kamu di sana, dan sekarang kamu sibuk niaga di sini. Mereka ni bila dengar kata harta, kelang kabut, tutup kedai-kedai, tutup habis kedai kelang kabut. Mereka lari di Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, tengok-tengok satu harta apa dalam. Tengok masjid kosong ya. Melainkan ada sekelompok kecil yang sedang duduk mengaji. Dalam kepala mereka duduk fikir, kot-kot lah dapat harta rampasan perang ke, ghanimah ke apa ke, Nabi tinggal harta, kot-kot lah mereka dapat panggung orang Islam seorang sikit. Maka mereka tengok masjid tak ada harta apa, mereka marah dekat Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah sampai dari belah belakang.
Sampai dari belah belakang dia kata, wahai Abu Hurairah, kalau tadi hang kata kat kami bodoh, dan kami nak kata hang bodoh balik. Dia kata, kan, bersifat nak kata aku bodoh. Dia kata, mana harta Nabi? Harta Nabi mana? Abu Hurairah kata, tu ceruk tu ada orang duk mengaji hadis Nabawi. Ceruk tu ada orang duk faham Al-Quran. Ceruk tu duk ada orang duk mengaji sirah Nabawiyah. Itulah harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Itu sebut dengan Abu Hurairah. Maka hari ini tuan-tuan, bila kita mengaji, kita nak supaya ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang disuruh oleh Nabi SAW, seperti mana doa yang kita sebut tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, bagilah kat kami ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nak tahu macam mana nak tahu kata ilmu yang kita mengaji ini adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali meletakkan ada 7 tanda-tanda dia. Bila seseorang itu datang mengaji, dia main mengaji, dia duduk dalam majlis ilmu, lepas dia dapat ilmu, maka 7 tanda-tanda ni akan ada pada diri dia. Itu tanda dia dapat ilmu yang bermanfaat. Tu Imam Al-Ghazali letak. Jadi malam ni kita nak share satu persatu. Selagi mana tak habis, selagi tu hampa jangan balik. Boleh. Ni permit ceramah ni apa orang? Ceramah apa orang ceramah? Gua tak beritahu saya senang. Beritahu. Ceramah pukul 12. Pukul 12 boleh duduk kan? Ceramah pukul 12. Hampa doa aku nak balik. Pukul apa agak-agak hampa pukul apa ni? Sejam. Jadi kita lari 8, pukul 8. Kita berhenti pukul 9. Boleh kan? Biasa saya pun tak mau tarik banyak-banyak. Sebab dari sudut psikologi, kalau kita tarik terlampau panjang, saat ini dalam kepala otak orang berfikir lah, mangkuk ayun dengan mamak ni bila dia nak berhenti. Jadi bila waktu tu saya cakap tak guna, takkan masuk dalam kepala otak. Sejam je ya. Jadi Imam Al-Ghazali dia sebut tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, kata dengan Imam Al-Ghazali, bagi satu-satu orang yang bila mana dia mendapat ilmu yang bermanfaat, akan menambah rasa ketakutan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nombor 1. Lagi dia mengaji, lagi dia dapat ilmu, dia akan rasa lagi takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang Allah suruh kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kalau dalam mimbar khutbah Jumaat, kita akan dengar peringatan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takut. Jadi ilmu yang bermanfaat akan bawa kita takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ini, mana ada orang takut ke Allah? Kadang-kadang manusia lebih takut dekat kamera CCTV berbanding takut dekat Allah. Siapa ada rumah flat dia tahu, dalam lift kalau ada CCTV, lift bersih, lift tak ada conteng apa pun. Tapi kalau lift tak ada CCTV, Allahu Rabbi, lift macam tong sampah. Manusia lebih takut dekat CCTV berbanding takut dekat Allah. Manusia hari ini tak rasa takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pun boleh berlaku kecurian. Kadang-kadang saya rasa malu, kadang-kadang kita kritik. Bila kita pergi ke gereja, kita lalu depan gereja, di depan gereja ada tulis welcome to church. Kita lalu depan masjid, dekat tangga tulis tolong jangan curi kasut. Gereja tulis tu, kita tulis tolong jangan curi kasut. Sedangkan agama kita agama yang hak. Lepas main masjid, dalam rumah Allah pun lepas balat, tabung lepas balat. Kadang-kadang pergi setengah masjid, kipangi nak kena rantai, bubuh rantai tu, 3 kali lilit rantai. Kadang-kadang main tabung ada, tengok-tengok duit kosong. Semalam Tok Bilal, Tok Siap, Tok Cik, dia rasa macam ada. Esok pagi main subuh tengok, tak nampak pecah.
Macam mana boleh tabung, boleh kosong? Buka CCTV je. Rupanya penyamun masuk semalam doang. Dia buat apa? Ambil penyampur lidi, makan chewing, cucuk kat ujung penyampur lidi, gelap masuk. Tarik. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. Mai subuh tabung kosong. Mai rumah Allah, curi kasih orang. Tak takut kat Allah. Ni masalah masyarakat kita. Sebab apa? Sebab langsung rasa tidak takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perasaan takwa dalam diri mereka. Ni, yang ni yang boleh menyelamatkan masyarakat kita hari ini. Ya. Bila mana orang tak takut ke Allah, banyak musibah berlaku. Saya ceramah di satu tempat di Lunai, tak mau abang masjid mana bulan puasa. Saya kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mai ni bulan-bulan puasa ni sepatutnya kita buat kebajikan. Kita mai tolong pakai kasut kita, balik tolong pakai kasut kita. Jangan curi kasut orang ni. Saya keluar ceramah, kasut saya hilang. Kasut saya hilang. Nak abang ni, orang tak takut ke Allah. Dan bila kita ni sebagai seorang Islam, kita nak kena lahir rasa, kena bina ketakwaan dalam diri kita. Yang menurut Imam Al-Alusi dalam kitab dia Ruhul Ma'ani, apa maksud takwa? Kata dengan Imam Al-Alusi, maksud takwa itu adalah memelihara diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akhirat kita. Yang itu takwa. Jaga diri kita daripada benda-benda yang boleh merosakkan akhirat kita. Itulah nilai takwa. Nak habaq kata orang yang takut dekat Allah, khasyatillah fi sirri wal alaniyah. Dia takut dekat Allah sama ada dia duduk seorang-seorang ataupun dia duduk dalam khalayak ramai. Maka kata dengan Imam Abu Lais As-Samarkandi, bagi orang yang takut dekat Allah, kita nak tengok tanda-tanda supaya kita boleh jaga diri kita. Alhamdulillah hujan. Kata bila hujan ni boleh balik lambat. Semua main motor, saya pun main motor ni. Kalau awak tak guna, ambil awak tak guna, tak boleh lambat sikit. Kata dengan Imam Abu Lais As-Samarkandi, bagi orang yang takut dekat Allah, maka ada tanda-tanda pada diri dia. Orang yang takut dekat Allah, yang pertama, dia akan jaga mulut dia. Ini nombor satu. Yang ni yang Nabi sebut antara ramai manusia yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala punca kerana mulut dia. Orang yang takut ke Allah, mulut dia akan jaga. Dia takkan cakap benda-benda yang tidak bermanfaat. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bagi satu orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, maka dia akan bercakap perkara-perkara yang bermanfaat, benda-benda yang baik, ataupun dia tutup mulut, duduk sengat-sengat. Yang tu dua. Satu cakap benda baik, satu tutup mulut, duduk sengat-sengat. Kita kadang-kadang mulut kita Allahu Akbar tak erti jaga tu kan. Tak kira lah siapa-siapa. Tapi kadang-kadang di kalangan manusia, kalau mulut dia lagi kurang ajak, dia orang Pulau Pinang kata, mulut dia lagi kurang ajak, dia lagi bangga. Mulut aku jangan duk main. Dia boleh kata lagu tu. Dia boleh kata, dengan mulut aku hamba jangan main. Aku dikata saja. Dia boleh bagi warning tak apa. Ni kadang-kadang orang tak jaga mulut tu kan. Banyak berlaku kes perceraian dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab tak jaga mulut. Tak jaga mulut. Suami kata kat isteri, isteri kata kat suami, hang kata kat aku, kata kat hang kata kat aku, kata kat hang. Gambar piramid tunjuk contoh lama. MC dia kata apa? Saya dan bini, dia kapal batu besar juga ada duduk. Dia kata, ya, itu pampers saya dan anak yang lampin pun saya juga tukar. Lagi dia bising, lagi dia marah. Habis itu anak itu tendang saya punya muka juga ada kena. Nampak? Dia kata awal lah. Punca pasal apa? Pasal mulut. Pasal mulut. Saya tanya kawan saya kerja Mahkamah Syariah, Ustaz, ni Pulau Pinang ni kes perceraian berlaku sangat tinggi dalam Malaysia. Apa punca dia Ustaz? Dia kata, anda pun mesti tahu lah punca mulut lah.
Dia tak, dalam banyak-banyak kes yang Ustaz handle ni, ada tak kes yang pelik-pelik? Dia kata ada, bukan tak ada. Apa kes pelik Ustaz? Dia kata kes pelik yang saya handle ni, berlaku perceraian sebab isteri bancuh kopi, lupa bubur gula. Bancuh kopi, lupa bubur gula. Dia macam mana boleh cerai Ustaz? Dia kata senang lah. Isteri hantar kopi, lupa bubur gula. Lepas itu suami minum-minum tersebuah balik kopi. Dia kata hang ni bodoh, 20 tahun nak kahwin aku tak hati bancuh kopi kan? Isteri berasa hati sebab suami dia kata bodoh. Isteri berasa apalah aku silap sikit, terlupa aku gula pun dia kata aku bodoh ya. Dia jawab balik kat lelaki dah, awal abang tu kata bodoh-bodoh. Tak, memang hang bodoh. Bila dia lagi keran, perempuan ni emosi lebih. Bila dia emosi lebih, awal abang tu pandai sangat, abang tu dah lah bodoh, banyak tu perut boroi juga buat dia. Kata mai, last sekali keluar cerita 20 tahun sudah ungkit, cerai. Ni bahaya mulut. Kerana mulut manusia binasa. Pepatah Melayu ada kan kata, kerana mulut santan binasa apa? Betul kan? Saya mamak tak berapa pandai kan? Betul kan? Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Nak habaq kata, bahayanya mulut ni. Kerana mulut kita boleh dapat pahala, dan kerana mulut juga kita boleh dapat dosa. Saya pergi makan kenduri, selalu saya share cerita ni lah dengan BT kuliah di mana-mana. Kalau cerita bisa bab mulut, saya selalu kongsi benda. Saya pergi makan kenduri lagi apa? Buffet. Saya dah beratok. Depan saya ada 2 orang perempuan, makcik berumur lah. Orang Pulau Pinang, dia kalau pergi makan kenduri, dia nak tengok maplay dengan ponu. Tahu maplay ponu? Tahu tak tahu? Tak tahu nak syarah waktu dulu. Tahu lah. Maplay ni pengantin lelaki, ponu ni pengantin perempuan. Mereka kalau pergi makan kenduri, mereka syok nak tunggu pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Mereka seronok nak tengok macam mana ni, handsome ke, cantik ke, comel ke, gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih. Mereka teringin nak tengok. Ini saya duduk ada di belakang. Yang di belakang depan saya ni duduk tanya kat depan suami, maplay dengan ponu mana? Orang belum minat tegak biasa maplay dengan ponu mana? Yang depan tu kata tu, dia duduk makan hujung tu. Yang belakang ni kau tengok ni, nak abang ni jahat mulut manusia. Dia tengok dia terus kata Allah. Dia kalau keluar ni memang nak komen lah. Adakah perempuan tu dia boleh pergi menikah dengan jantan tu, kulit punya gelap macam bunga kuali tu lah, dia kata. Dia kata lagu tu, saya duk fikir Allah Rabbi, siapa yang hang gatai nak pergi komen benda tu, kan dia dapat dosa. Nah, dia tak rasa bila dia cakap lagu tu dia dapat dosa. Yang tu menghina orang. Saya pun kali tengok dia, saya duk fikir hang lagi gelap pada dia tu. Seronok sangat komen. Kadang-kadang orang kita kalau kahwin nak sat lagi dengan perempuan gemuk, ada pergi nikah dengan perempuan tu gemuk jantung terang. Lepas nikah, laki kurus, bini jadi gemuk. Dulu bini pun sama kurus, yang laki itu bini jadi gemuk. Dia kata tu mesti bini dia dapat nanya kat laki dia, tu yang kurus ya. Saking nikah pula laki gemuk, bini kurus lah. Ni mesti laki dia dapat nanya kat bini dia. Tengok dulu masa sebelum nikah dia berisi juga, lari lepas-lepas nikah dia kurus kena kiam macam cicak COVID. Nampak? Ni mulut manusia. Allahu Akbar. Dia yang kata mulut boleh dapat pahala, boleh cari dosa. Kadang-kadang mulut kita tak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bila main panas, kadang-kadang orang komplain, alah leceh lah panas ni. Dia tak bersyukur. Panas pagi leceh, panas buka berminyak. Main hujan boleh bangun. Hujan pagi kata, hujan pagi susah lah nak keluar pergi kerja, nak kena naik kereta lambat sampai. Muhammad, hujan tengah hari dia Muhammad. Hujan tengah hari, tengok Mak Haji bertiba-tiba dah baju tak sidai-sidai, dia bersifat matahari tak keluar.
Jangan kata hujan tengah malam pun mereka merongak. Hujan tengah malam kata mak haji bukan boleh kalau hujan tengah-tengah malam siap-siap nak terkencing di toilet. Ada saja tak kena. Nak hambak kata orang yang takut dekat Allah Subhanahu Ta'ala, dia jaga mulutnya. Dia jaga mulutnya. Daripada mulut dia nak buat satu-satu benda, Nabi bagi kat kita satu jalan lagi, suruh buat benda-benda yang baik. Kalau cakap bagi orang rasa seronok dengan kita. Bila Nabi SAW, bila satu orang jumpa dia, kalau kawan tu duduk dalam keadaan orang Pulau Pinang kata Raflah jingga, orang Pulau Pinang kata. Kalau dia tengah duduk raflah, dia jumpa Nabi, dia akan seronok. Kita orang tak raflah, orang jumpa kita jadi raflah. Itu kita. Nampak? Nabi, kawan tu raflah, jumpa Nabi jadi seronok. Balik dalam keadaan seronok. Aku seronok jumpa Nabi SAW. Tapi kita kadang-kadang kalau kita jumpa satu-satu orang, Allahu Akbar, kita rasa awaklah kawan ni beban aku teruk sangat. Awaklah dia torture aku teruk sangat. Cuma ni kita. Sebab tu Nabi jaga mulut Nabi. Nabi cukup jaga mulut. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi abad dalam Islam, daripada nak buat satu-satu benda yang boleh menyebabkan dosa, maka carilah pahala. Cari pahala. Sebab tu Nabi kata apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah iman kamu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Mulut yang sama. Nak cari pahala macam mana? Duduk saja-saja sambil bawa kereta, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dapat tak pahala? Dapat pahala. Kadang-kadang orang sambil bawa kereta, dia nyanyi lagu apa? Hamko hamise curalo. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kadang-kadang nyanyi lagu tak tentu Allah, tak tentu Allah. Apa ni pula? Lagu pula. Merepek lagu. Itu lagu Melayu kan? Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Apa dah kosong ni lagu? Lagu tak ada maksud. Lagu tak ada maksud. Orang yang takut dekat Allah, dia duduk saja. Dia buat apa? Dia istighfar. Duduk saja. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Duduk saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Cari pahala. Ni tanda orang yang takut dekat Allah. Dia tak cakap lebih-lebih kurang orang. Dia tak cakap bagi orang sakit hati. Bahkan kata-kata dia memuji orang. Allahu Akbar. Dia appreciate orang. Ni cara Nabi SAW. Yang paling yang kita nak kena buat ni terhadap ahli keluarga kita sebenarnya. Nabi punya baik dengan isteri-isteri dia. Nah, hamba Nabi sebut dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarga dia sendiri. Dan Nabi kata, akulah yang paling baik kepada ahli keluarga aku sendiri. Kita nak kena buat. Isteri kita masak, saya tanya satu benda, tak payah jawab saya. Dia jawab dalam hati. Isteri kita duk masak di rumah, berapa kali yang selepas daripada kita makan masakan isteri kita, kita puji masakan isteri kita. Oh, sedap. Hari ni memang best. Walaupun tak sedap, aku biar sedap. Nampak? Tak jaga hati dia. Lepas tu selalu saya pesan dekat orang lelaki, saya pergi mana-mana saya pesan dekat orang lelaki, ni mulut kita bagi ucapan penghargaan terhadap isteri kita. Begitu juga orang perempuan. Bila mana suami balik kerja, mereka keluar pergi cari nafkah, balik mai, abang terima kasih abang. Ni abang penat kan? Tak ada. Kadang-kadang kita kurang benda ni. Lepas tu saya pesan ni, Syahir nak balik. Syahir balik malam sampai rumah, ada makan. Ada mi atas meja. Ya, isteri letak mi atas meja. Masuk mulut yang pertama tu. Duduk atas meja makan, masuk mulut yang pertama, tepuk meja. Tepuk meja tu best. Buat dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh?
Senyum, best, sedap sangat. Tengok-tengok bini mengamuk. Dia cakap ni, 25 tahun dah abang kahwin dengan saya. Saya duk masak mi goreng kat abang. Abang tak pernah puji sedap. Ami janda sebelah rumah tak abang kata sedap. Dia marah, silap timing. Explain ada. Bukan. Ustaz suruh tadi, ustaz suruh. Nak abang puji. Orang takut kat Allah, dia jaga mulutnya. Orang yang takut dekat Allah, dia jaga tangan dia, tuan-tuan. Dia jaga tangannya. Saya pernah hari itu, masa Tun Sudah nak sambut Maulidur Rasul, saya khutbah Jumaat, cerita pasal Maulidur Rasul. Saya ceramah, cerita pasal Maulidur Rasul. Saya ambil satu cerita yang mana Nabi SAW pernah suap makan kepada seorang si buta. Kita bisa dengar, bisa baca dalam cerita tu? Bisa baca. Saya cerita, saya khutbah, saya cerita. Dia kata ni, Nabi bagi makan dekat orang miskin, apa-apa semua. Saya balik malam, saya tak boleh dengar. Saya duk fikir, aku duk cerita, Nabi suap makan kat orang, tangan aku suap makan kat orang. Saya fikir balik, aku kata nak ikut sunnah Nabi. Aku kata, Nabi suap makan kat orang, tangan aku suap makan kat siapa? Orang yang takut dekat Allah, dia akan hulurkan bantuan terhadap orang lain. Minta ampun, minta maaf, tuan-tuan. Kita muhasabah balik diri kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin belum pernah sekali pun tangan kita suap makan terhadap orang fakir miskin. Belum pernah sekali pun. Memang saya duduk, saya fikir, oh tak boleh jadi ni. Jangan kata tu, kadang-kadang pergi tengok di Pulau Pinang, orang duduk beratok nasi kandang ni, berlubuk-lubuk. Dulu nasi beratok satu kan, lagi nasi beratok, semua tempat beratok. Kadang-kadang tengah duk beratok tu ada orang susah, mereka tak beli. Orang susah tu makan tak beli. Mereka kira yang penting aku dapat mentega darah, sudah. Dia kira lagu tu kan. Jadi orang yang takut ke Allah, tangan dia banyak buat kebajikan, tuan-tuan. Tangan dia buat banyak kebajikan. Kita carilah peluang untuk bagi makan dekat orang. Nabi kata, bila mana satu orang main tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apakah itu Islam? Nabi kata, Islam bagi makan orang miskin. Nabi kata, betul. Kita kadang-kadang makan sedap-sedap, tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita biar orang lain tak makan. Macam hari ni, saudara kita yang diuji di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, kesian. Ada yang terperangkap di tingkat 4 sekolah, tak boleh keluar. Daripada hari Isnin, saya update dalam Facebook, tengok daripada hari Isnin tak dapat bekalan makanan dan 4 hari ya. Kita dia Mama Pulau Pinang lah, nanda polu. Fresh ni ada makan. Dia tak makan, Allahu Akbar. Jadi bila mana kita diberi kesempatan, kita ada sedikit lebihan rezeki dekat tangan kita, kita suap makan dekat orang ni. Kita gunakan tangan kita. Orang yang takut dekat Allah, tangan dia akan banyak memberi. Tabung lalu depan mata kita, tuan-tuan. Dalam kira dia ada berapa? Ada RM1 buku dia, RM1 dia aku bawa kan. 30 hari main masjid, kita jadi 30 ni. Tak miskin pun, tuan-tuan. Dalam sejarah kehidupan manusia, tak ada orang yang bila mana dia derma dia jadi miskin. Tak ada. Jangan kira. Kadang-kadang kita kalau bawa RM50, tuan-tuan, pergi supermarket, Masya Allah, kecil sangat. Tapi RM50 tu kalau nak masuk tabung mesin, tiba-tiba kita ni berubah jadi professional chartered accountant. Depan mata keluar account. Bil elektrik tak payah angin, bil listrik tak payah angin, bil air tak payah angin. Yang tu nak nanti ini angin. Bos ringgit sudah. Nak masuk RM50 punya susah. Tersilap masuk RM50 dalam tabung. Dah pergi kedai lah, macam ni RM50 tu mana? Allah, masuk dalam tabung. Dia kayu bicycle patah balik tu. Tok siap lah, tok siap. Jari balik, tok siap. Ni tabung tadi tersilap masuk RM50, nak pun RM1 lah, bukan balik RM50 tu. Dia boleh minta balik. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang kita ni dia kedekut. Nabi kata kedekut ni boleh bawa kepada kehancuran. Orang yang takut ke Allah, dia takkan kedekut. Dan dia yakin bahawa rezeki Allah Ta'ala bagi dekat dia. Dia yakin.
maka dia akan infakkan harta dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala sebut anfiq unfiq alaih. Ya, bagilah, kata Allah, aku nak bagi lagi banyak dekat kamu. Hang bagilah rezeki yang ada dekat hang ni, aku nak bagi lagi banyak dekat hang. Walaupun kadang-kadang bila kita bantu orang susah, saya tak nafikan ada orang yang kadang-kadang dia akan ambil kesempatan atas diri kita. Tak nafikan. Saya bisa makan, saya kalau di luar, saya tak pakai jubah. Saya kadang-kadang pakai seluar jeans, pakai t-shirt apa, jadi orang tak tahu. Jadi ustaz tak, abang ustaz. Saya pergi satu hari, saya makan dengan family saya pakai biasa, t-shirt dengan seluar. Saya dah makan-makan, mai satu orang ni, dia pakai serban, pakai jubah. Di belah Tanjung ni, cerita belah Tanjung. Dia main-main kat saya, dekat meja, dia pakai jubah, dia kata, dia tunjuk jari saya. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi bagilah sedekah kat saya. Dia buat macam tu, siap baca hadis sendiri. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi bagilah sedekah kat saya. Dia berfikir, ini bukan dia bagi sedekah, bagi sedekah dia apa boleh tahu. Dia salah guna. Dia salah guna Islam untuk kepentingan. Saya bisa kenal satu tempat, tengah duduk makan, mai seorang pakcik tutup mata dia, plaster, bawa tongkat, ketang-ketang kan. Ketang-ketang, bawa tongkat. Adik pakcik dapat, adik berapa hari tak makan, saya tengok Allahu Akbar, kesian. Bagi dia RM10 kan. Enak bagi RM10 pegang motor nak belah. Cik member naik motor S5. Buang dalam mata sebelah, tongkat berapa? Pitikan berapa ekor. Pakai duit kita bagi. Saya terbakar. Siap pagi motor semua. Ni RM10 pemain balik. Tak ada, tak halal dunia akhirat. Ambil judi juga buat saya. Ada. Baru ni letter saya kenal. Tapi yang tu tak kuat lah. Nak kuat ke mana kan? Allah Ta'ala uji kita. Saya balik malam kuliah lapar. Singgah kasih Mustafa di Tanjung. Nak pergi bungkus dengan isteri dia. Fikir malam lah makan nasi. Bungkus semua apa kita share diorang. Nasi, buat ayam, telur rebus. Teh ais dia tu. Nak ambil 8 rupiah, campur teh ais jadi 8 ringgit. Tengah-tengah duk beli tu, mai seorang uncle. Adik banyak baiknya orang. Adik pun pakai jubah. Kita pun dia dah puji. Kembang mereka jubah. Adik pun baik punya orang. Ya, adik mesti tolong sama saya. Saya banyak lapar sekarang. Saya tak dapat uncle nak makan apa, uncle ambil. Saya receipt bagi saya bayar. Saya pun pergi bayar. Makan saya RM8, dia ambil RM14, RM8. RM14, RM8. Saya pun heran, dia ni makan apa? Ya, saya minta teh ais, dia minta apple juice. Ya, Allahu Akbar. Sebab dia nak buat apa? Itu ujian kat kita. Sebab kita buat bukan untuk dia, tapi kita buat untuk kita. Ya, bila kita bayar, kita labur, itu kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut, dia jaga tangan dia, dia jaga mata dia, dia jaga tangan dia, dia jaga mulut dia, dia jaga tangan dia. Dan orang yang takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dia jaga mata dia, tuan-tuan. Dia jaga mata dia. Maka dia takkan tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan pastikan mata dia. Kalau orang yang takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala, mata dia akan pastikan menangis kerana ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, kita dah ada dalam bulan Rabiul Awal ni. Nabi ni satu orang yang tak ada dosa. Tapi sahabat pernah gambarkan Nabi bangun tahajud tengah malam menangis. Sahabat gambarkan seumpama minyak yang sedang bergelegak di atas kuali. Minyak bergelegak bunyinya. Dia kata Nabi menangis macam minyak duk bergelegak atas kuali. Kita tuan-tuan nangis pasal apa? Pasal tengok lagu Hindustan. Tuan tengok gambar Hindustan menangis 3 kotak tisu. Nangis. Ya. Tapi kita pernah tak menangis bila mana memikirkan tentang dosa kita. Nabi sebut kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni pastinya akan melakukan dosa. Kita semua manusia berdosa. Ya. Ni kita ada dosa kita. Jadi kita nak kena menangis. Dan orang yang takut dekat Allah, dia jaga perut dia.
Dia jaga perut dia. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada kesan pemakanan yang haram, maka neraka lah layak bagi dia. Saya minta ampun, minta maaf, saya selalu kritik benda ni. Kadang-kadang ada orang kerja kerajaan, kalau ada orang marah kat saya minta ampun, minta maaf. Saat ni habis kuliah, saya belajar burger kat tuan-tuan. Okay? Saya minta ampun lah. Kadang-kadang ada orang kerja kerajaan, 8 pagi, 5 petang, 1 sampai pukul 2 waktu rehat. Kadang-kadang pukul 10 sampai pukul 11 ada kedai kopi. Kadang-kadang pukul 3 duk makan toseng. Sedangkan waktu tu adalah waktu kerja. Cukup pula, kerajaan tak pernah mungkin janji untuk bayar gaji kat kita. Nampak tak? Maka kita bila mana, ulama kata, bila mana waktu kerja kita tak buat kerja, kita buat benda lain, maka rezeki yang kita dapat waktu tu berapa ringgit? Contoh RM50. RM50 tu adalah duit yang haram. Dan kita kena jaga. Kadang-kadang ambil barang tempat kerja bawa balik rumah. Ambil pen tempat kerja bawa balik rumah, ambil paper tempat kerja bawa balik rumah, ambil rubber tempat kerja bawa balik rumah. Kadang-kadang masuk tempat kerja 8 pagi, tak start buat kerja, update Facebook, guna komputer tempat kerja, internet kerajaan. Kita kena jaga. Orang yang takut dekat Allah, dia akan jaga diri dia supaya tak buat benda-benda yang haram ataupun syubhat. Saya pergi ceramah baru ni di satu tempat, habis ceramah, main satu orang tu, dia kata, Ustaz, saya nak bagi Ustaz main ceramah tempat saya boleh? Saya kata boleh. Ustaz bagi kad? Saya tak bawa kad. Ustaz bagi nombor phone kat saya nak bagi nombor phone. Dia kata, Allah, handphone tertinggal. Dia kata, tulis dalam kertas je. Saya kata, saya pen tak bawa. Dia bagi pen, dia tarik dalam poket dia bagi. Saya tulis-tulis, saya bagi balik kertas tu kat dia. Saya nak bagi pen, dia kata, tak apalah Ustaz, pen tu Ustaz simpan kat Ustaz kan. Ofis saya belubuk pen dia ada kepala hutang. Mana boleh dia tu? Ambil pen ofis ni bagi kat kita tak? Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tak peduli je kan. Kadang-kadang kerja habis pukul 5, 3:30 ada rumah, suruh member pasukan. Nampak tak? Suruh member pasukan. Macam ada satu cerita. 3 orang kawan di sekolah, mereka duk bergaduh sama-sama, mereka duk challenge bapak siapa paling laju. Maka kawan yang pertama dia kata, bapak aku pandai memanah. Bila dia tarik anak panah, sebelum anak panah tu kena dekat sasaran, cuk, dia tangkap dah di sana. Laju bapak aku, dia kata. Ni cerita tak logik. Kawan yang kedua pula, dia kata, bapak hantar laju, bapak aku lagi laju, bapak aku kerja polis. Bila dia tembak penjenayah, sebelum peluru tu kena penjenayah, dia tangkap dah peluru tu. Lagi laju pula bapak. Anak panah dengan peluru mana laju ni? Kawan yang ketiga kata, bapak hangpa tak laju, bapak aku lagi laju. Dia kata, apa yang bapak hang laju? Dia kata, bapak aku ni kerja kerajaan. Oh, kerja kerajaan. Habis yang laju tu apa? Lajunya bapak aku ni kerja habis pukul 5, 3:30 ada rumah. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita tak ambil tahu benda-benda ni, kita kena jaga. Itu tanda orang yang takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda yang pertama, kita kena jaga, tuan-tuan. Tanda yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, maka akan membuka mata hati dia kepada keaiban diri dia sendiri. Orang yang bila mengaji, dia akan buka keaiban kepada diri dia sendiri. Dia tak akan cari keaiban orang lain. Kadang-kadang kita pergi mengaji, tuan-tuan, bila ustaz abang satu benda kat kita, kita ni kata, yang ustaz kata tu, macam tu dia buat. Yang ustaz kata tu, Jenny dia buat. Kita tunjuk ke orang. Kita lupa untuk nak nilai balik diri kita sendiri. Tadi yang ustaz ngajak tu, yang apa yang tak kena dengan diri tu? Kita semua ni ada aib kita. Saya ada aib saya sendiri, dan tuan-tuan ada aib tuan-tuan sendiri. Allahu Akbar. Kita sebut dah tadi, Nabi habaq kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu ada dosa dia. Ya. Jadi kita nak kena cek balik keaiban kita sendiri. Kadang-kadang kita kedekut. Orang yang kedekut ni, hak dia tak bagi ke orang ni, tapi hak orang ni dia mau. Ni orang kedekut.
Dia punya duit cukup susah, kita nak rasa. Tapi duit orang, Allahu Akbar, kira duit habis dekat dia. Dan kadang-kadang kita kena jaga orang yang main masjid ni ada sifat kedekut bagi dirinya. Ada sifat kedekut bagi dia. Saya tengok banyak tempat saya pergi satu masjid. Saya tak mau abang masjid mana tak boleh abang. Kami malam Jumaat saya baca Yasin lah. Saya baca Yasin kami malam Jumaat. Pulau Pinang biasa, Pulau Pinang Darul Mentekedara. Makan Pulau Pinang hebat. Satu kajian membuktikan Pulau Pinang duduk tangga yang ketiga syurga makanan dalam dunia. Nombor 1 kalau tak silap saya Itali, nombor 2 France, nombor 3 bukan Malaysia, Pulau Pinang. Hebat Pulau Pinang. Makan nombor 1, dahsyat. Jadi Pulau Pinang ni pulau makan. Jadi kami malam Jumaat orang tak makan dalam masjid. Tak roti canai pun pula. Kalau belah Tanjung dahsyat lah. Tak nasi tomato, ayam telur, nasi daging telur, nasi macam-macam orang tak. Ni yang jenis kedekut ni. Dia tak main masjid selalu. Hari lain dia main lambat. Hari Khamis malam Jumaat main awal 6.30 sampai. Lepas tu tengok dalam poket baju merah ada plastik beg hitam. Dia standby siap. Nasi sampai 6.45 depan tangga masjid tu dia balas dia. 5 bungkus, 6 bungkus dia balas dia. Orang ni nak makan je lah. Habis baca Yasin, habis semai syak, baru nak pergi kat orang. Dia orang dapat apa? Hampa semua tua-tua, hampa makan roti canai pun gula sudah. Dia balas. Balas pun balik. Saya tengok tuan-tuan. Dia balas hantar balik rumah. Lagi pirasiat, dia bubur dalam plastik hitam, bubur dalam ragam motor, balut dengan baju hujan. Saya bisa tengok. Ya, janganlah kedekut sampai tak malam tu. Kat dia nak 1 main 5 nak. Kat orang dia bagi roti canai bergula. Lagi teruk pada tu, setengah tok siap kalau hantar roti canai bergula, dia dimaki lah pasal. Apa roti canai dengan gula hantar main masjid kan? Dia marah lah pasal. Orang nak hantar syukur lah. Ya, ni orang kedekut tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada kehaiban kita. Kehaiban kita apa? Kita berkira dengan orang. Main tang kita punya hak, kita mau orang punya hak, kita tak mau bagi. Maka kita kena jaga. Baru ni saya pergi ceramah di satu tempat, kami malam Jumaat. Habis ceramah, ada ustaz buat tahlil sikit, ada orang tak makan. Saya buat habis tahlil, ada ustaz yang special, kami bagi 3 bungkus. Dia bagi 3 bungkus kat saya. Buah mineral water, 1 buah apple, 2 buah semua, 4 bungkus. Saya duk fikir, aku balik rumah sehari, ada makanan di rumah, bini masak lah. Kalau bawa balik pun siapa nak makan? Saya cakap tak apa lah, daripada bagi, ambil. Sehari nak keluar masjid, tengok siapa-siapa nampak susah sikit, bagi kat dia. Kalau saya 3 bini tak apa, saya 1 bini ya. 3 bini boleh bagi seorang sebungkus. 1 bini ya, balik dia rugi. Betul. Saya pun keluar masjid, saya tengok siapa yang susah-susah sikit aku nak bagi. Saya tengok pakcik ni, aku bagi kat dia. Saya pilih lah, pakcik. Dia bawa balik saya 3 bungkus je. Saya bawa balik rumah, minta nak siapa nak makan, pakcik ambil lah. Tak apa Ustaz. Ustaz simpan Ustaz. Dia kat saya ada 10 bungkus. Dia balas lagi awal. Dia balas lagi awal. Dia kira dia awal 10 bungkus. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, kita ada kehaiban diri kita. Kita cek tengok. Jangan kita tunjuk jari kat orang, tapi kita cek kehaiban diri aku ni apa dia. Aku berkira dengan orang, aku kedekut dengan orang. Kadang-kadang saya mengajak bab dengki baru ni di satu tempat. Habis-habis ceramah tu, satu orang tu main jumpa saya, ustaz. Saya nak tanya ustaz satu soalan dia. Saya baru fikir ini garang tu macam mana. Apa yang tadi ustaz dah cerita pasal bab dengki tu semua, satu-satu tu kena atas kepala saya. Dia kata, dia kata begitu. Saya pun dah takut lah, saya jadi cuak. Kalau dia ni kasar kan. Lepas tu saya kata, apa soalan dia? Macam mana saya nak ubah ni kan? Baru dia tanya elok, saya rasa lega sikit. Dia tak istighfar banyak-banyak, minta ampun kat Allah. Bila timbul rasa dengki, stop lah. Abang, syukur, Alhamdulillah, nikmat dia dapat. Jangan duk rasa sakit hati bila orang dapat nikmat. Bagus ya? Bila kita mengajar, dia mau nak ambil untuk kena kat diri dia. Setengah orang kalau kena diri dia main maki ustaz. Apa orang kata kawan? Dia main marah kita. Jadi kita ambil, cek balik keaiban diri kita. Kadang-kadang kita suka tipu. Kadang-kadang penyakit kita.
Kita duduk dalam kampung, member telefon, lomok kiri telefon nak, mana nak lomok. Ada mana? Aku baru nak masuk jambatan. Biasa jumpa orang cakap lagi tu. Lomok tu mana? Dia tu tipu. Dia duduk dalam kampung. Aku baru masuk jambatan. Tadi kalau hantar lupa awal sikit lah bagus. Tipu tuan-tuan. Penyakit tipu ni Allahu Akbar. Orang takkan percaya kita. Orang kalau dapat tahu kita tipu, dia tak percaya kat kita. Nak bagi orang tak percaya kat kita sat ya. Tapi nak bina kepercayaan orang bukan sat. Kalau ada keteh A4 saya boleh tunjuk kat tuan-tuan. Keteh A4 tu sikit punya cantiknya. Kita peronyok tu seumpama kita peronyok kepercayaan orang, kita tarik ni macam mana balik pun dia tetap dia nampak peronyok tu lah. Tak boleh nak. Orang takkan percaya dah kat kita. Ada tu cerita. 3 beranak, bapa, mak, anak, duduk dalam satu kampung kaki penipu. Satu hari si mak ni mati. Bila mak ni mati, si bapa kata kat anak, pergi jumpa Tok Imam. Beritahu kat Tok Imam, kata mak dah meninggal, suruh Tok Imam urus jenazah mak. Pergi cerita kat Tok Imam tak percaya. Tok Imam kata, aku dah kena tipu berapa kali dah nampak aku takkan urus jenazah. Baliklah kawan tu, beritahu bapa ni, Abah tengok sebab kita ni suka tipu. Tok Imam tak percaya mak mati betul-betul. Bapa dia kata dah orang kampung boikot, nak buat mana? Kita kena urus jenazah mak hang sendiri ya. Urus settle semua. Si bapa kata tak nak. Nampak raya kita nak kena berubah, kita nak kena taubat Kita tak boleh tipu orang Ni orang tak percaya dah kat kita. Tu anak dia tanya, abah nak taubat macam mana? Ni si bapa ni dalam pada dah tak mau tipu, ditipu lagi anak. Dia kata, aku dengar cerita di ujung kampung ada satu tasik. Kalau pergi terjun dalam tasik tu dia berhenti dah perangai tipu orang. Si anak pun percaya dia pergi doang. Pergi sampai di tasik tu, si bapa kata, okey, disebabkan tasik ni tempat keras jin banyak, bapa tak boleh turun, hang turun, padahal dia penakut. Dia tipu anak kan. Ni perangai tipu ni, dia susah nak ubah ni perangai tipu. Suka tipu. Jadi kita nak kena jaga. Anak dia pun betul-betul terjun masuk dalam dasar tasik tu, kaki tersangkut dekat akar kayu. 2 minit tak timbul-timbul, bapak duk susah hati 3 minit tak timbul-timbul, 4 minit, 5 minit tak timbul, 6 minit dia duk peringat. Dia rasa menyesal dalam diri dia. Allah, pasal aku tipu anak aku, anak aku mati ke apa lagi tak tahu. Tengok kat 10 minit anak timbul itu cungak-cungak. Bila nak timbul tu, bapaknya awak jangan lama sangat di bawah. Anak gerak, dia tipu balik kat bapak. Dia kata, apa tak lambat apa? Bawah sikit yang sempoi makan duk ada. Tu yang lambat. Duk makan macam-macam tadi di bawah. Bapak ni pula lapar. Dia duk lapar tadi, dia urus jenazah mak dia semua apa, isteri dia tak ada makan. Dia terkejut, kepala dia kena batu. Tipu sangat dapat balasan. Kepala dia kena batu, tak ada seminit dia timbul cung ni atas. Dia timbul ni atas, anak dia tanya, bapak awak cepat sangat. Pasal apa yang naik timbul ni cepat sangat? Tu kepala berdarah lah. Dia kata, mana tak berdarah, dah makan tak bayar, kau pukul kepala aku. Tapi nak abang kat tuan-tuan ni penyakit tipu. Dia nanti tipu. Satu hari bila kena balik kat dia, baru dia tahu. Ni keaiban diri kita yang kita nak kena jaga. Cek keaiban diri kita. Banyak sangat aib diri kita. Bila kita mengaji, kita cek aib kita. Yang ketiga, kata dengan Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat akan menambah kualiti amal ibadahmu kepada Allah yang Maha Esa. Bila kita mengaji, tuan-tuan, kita nak kena tambah amal ibadah kita. Nak kena tambah keimanan kita. Sebab kalau kita mengaji ada ilmu yang sangat banyak, tapi kalau tak ada iman kita ke Allah, ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Tengok saja Iblis macam mana. Ilmu dia tak banyak, sikit yang banyak, tapi tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rosak diri dia. Maka ilmu yang bermanfaat, kita akan fikir, okey, apa amal ibadah yang aku nak buat? Apa amal ibadah yang aku nak tingkatkan? Sembahyang 5 waktu, okey, alhamdulillah. Apa ni? Sembahyang sunat aku nak tambah.
Aku nak pastikan yang tiap-tiap bulan, sebulan 2 kali aku dapat qiyamul. Kita dah ada jadual kita yang kita nak mempertingkatkan amal ibadah kita. Kita tak mau seronok untuk mencari ilmu, lepas tu balik, saya minta ampun, minta maaf, kadang-kadang saya kritik, niat kita salin macam-macam, kita balik, bawa dalam lemari, simpan sebulan. Cukup bulan, bawa pula buku tu, salin, simpan. Kadang-kadang minit berabuk, minta ampun, minta maaf. Ya, sepatutnya kita lepas balik, kita fikir, okey, hari ni aku dah dapat ilmu, apa kebaikan yang aku nak buat. Kita letak satu garis panduan kat kita. Aku nak tambah amal ibadah aku. Okey, lagi sebelum tidur, aku nak pastikan yang aku akan sunat 2 rakaat sebelum tidur. Tiap hari tak mau tinggal. Aku nak zikir la ilaha illallah 100 kali sebelum tidur. Kita tambah amal ibadah kita. Itu kata Imam Al-Ghazali, dia dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab dia nak tambah amal ibadah dia. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, keempat dan kelima lah sekali ya. Yang keempat, Imam Al-Ghazali kata orang yang dapat ilmu yang bermanfaat akan mengurangkan kegemaran dia terhadap dunia. Nombor 4. Nombor 5, ilmu bermanfaat akan menambahkan kegemaran terhadap akhirat. 4, kurang kegemaran terhadap dunia. 5, tambah kegemaran terhadap akhirat. Yang ni tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, kita meletakkan dunia sebagai matlamat kita. Ramai orang macam tu tuan-tuan. Kita meletakkan duit sebagai matlamat, sedangkan duit hanyalah alat untuk kita capai sesuatu. Duit bukan segala-galanya dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang bila mana orang menjadikan duit sebagai Tuhan, dia sanggup mengorbankan diri dia semata-mata untuk cari duit, sehingga dia lupa untuk korbankan diri dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang manusia hari ini adalah manusia materialistik. Ya, dia akan nilai manusia dengan kebenaran. Ya, manusia akan nilai manusia dengan kebenaran. Sebenarnya manusia akan nilai dengan you are what you drive. Kamu dengan apa yang kamu bawa. Pak Imam bawa kereta apa? Pak Imam bawa kereta kancil dia. Kancil dia kata lagi. Dia tu bawa kereta apa? Dia bawa kereta Mercedes. Nampak? Manusia nilai dengan kereta. Manusia nilai dengan you are where you stay. Kamu dengan di mana kamu tinggal. Dia duduk mana? Dia duduk rumah mempati, rumah flat dia duduk mana? Dia duduk country heights. Nampak? Manusia nilai manusia dengan kebenaran. You are what you have. Kamu dengan apa yang kamu ada. Ni siapa yang duduk main tu? Dia tu Tok Siap. Tok Siap ada. Ni siapa? Tu Tan Sri. Tan Sri ya. Dia lari. Salam cium tangan. Tu dia dinilai dengan apa yang dia ada. Ni hari manusia hari. Maka saya tak kata jangan benci. Saya tak kata benci dekat dunia, tak. Tapi kita meletakkan dunia di tangan kita, tetapi tidak meletakkan dunia dalam hati kita. Nak pakai kereta Mercedes, silakan. Orang Islam kita pakai kereta Mercedes. Kita tengok, alhamdulillah orang Islam kita pakai Mercedes. Nak ada rumah besar, alhamdulillah, silakan. Islam tak pernah membenci rumah besar. Nak jadi millionaire, tolonglah jadilah berapa banyak millionaire supaya boleh membantu Islam. Yang tu yang kita mahu. Tetapi jangan meletakkan benda tu dalam hati kita sehingga kita lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu musuh kita. Yang tu musuh kita. Kurangkan kegemaran terhadap dunia. Saya pernah baca satu artikel seorang millionaire di Amerika, convert daripada Kristian tu Muslim, masuk Islam. Multi millionaire, harta banyak. Tiba-tiba mai taufan sekaligus, habis Allah dia, harta dia semua habis, apa tanah. Macam di Kelantan. Tak sangka tuan-tuan. Semalam sepupu saya punya saudara di sana, hari pertama tengok ayam depan pintu pagar rumah, hari kedua mai tengok bubur habis. Dia pun terkejut, dia tunjuk gambar. Saya tengok Allahu Akbar. Saya teringat tu sudah saya makan nasi dalam rumah tu. Ni saya duduk bayar, itu pun makan nasi rumah, ni rumah tak nampak ayam habis. Ni kawan yang multi millionaire, tiba-tiba mai satu bencana yang hapus rumah dia. Malam dia jalan kaki main masjid. Ni multi millionaire ni yang masuk Islam ni. Orang tanya dia, Syekh,
Hang tak susah hati ke ni rumah dah dapat, harta habis hancur, kereta hancur, tinggal selai sepinggang ni hang tak susah hati ke? Dia kata aku nak susah hati apa? Rezeki Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala boleh tarik balik. Habis anak belah anak bini yang macam mana? Dia kata dulu aku biasa belajar menjaga pizza, lepas ni aku menjaga pizza tepi jalan, aku belah lah anak bini aku. Tuh, yang dia ada harta yang banyak, tapi harta banyak tak duduk dalam hati dia, tapi duduk atas tangan dia. Dia yakin bahawa Allah boleh bagi, Allah boleh tarik balik. Kita kadang-kadang baru slipper hilang di masjid, balik rumah ambil parang, mengamuk. Siapa curi slipper tu? Mengamuk, baru slipper hilang. Kadang-kadang kita kereta calak sikit, kita rasa sedih, susah hati. Sebab apa? Sebab kita terlampau cinta terhadap dunia. Kata Imam Al-Ghazali yang kelima, ilmu yang bermanfaat akan menambah kegemaran terhadap akhirat. Yang ni tuan-tuan, yang ni yang tak ada dalam diri kita hari ni tuan-tuan. Kita takut nak balik jumpa dengan Allah. Saya tanya kat tuan-tuan, siapa nak masuk syurga angkat tangan? Semua dia angkat tangan dia. Semua nak masuk syurga kan? Semua nak masuk syurga. Semua dia angkat tangan. Okay, lagi saya tanya, siapa yang nak mati lagi angkat tangan? Siapa yang nak mati lagi? Siapa tak angkat? Nak masuk syurga syarat kena mati dulu. Nah, hidup mana boleh masuk syurga? Mati dulu baru boleh masuk syurga. Syurga semua orang no. Tapi nak mati siapa tak mau? Termasuk dengan saya sekali. Tak takut mati. Sedangkan sahabat-sahabat kalau kita tengok mereka begitu cintakan akhirat. Ya. Dengar kata panggilan jihad ya. Daripada nak beli perkakas rumah, dia beli peralatan jihad. Keluar pergi perang. Sayyidina Bilal lepas wafat Nabi duduk tak seronok, hidup tak seronok. Sedih, kita baca riwayat kan, bila mana masuk balik Madinah menangis, pingsan, nak azan balik pun tak mau apa semua. Bila dekat-dekat sakaratul maut, muka punya seronok. Sampai isteri dia tanya, abang ni bersifat seronok sangat. Dia kata ni aku dah ada sakaratul maut ni. Aku nak balik, aku nak jumpa kekasih aku Nabi SAW. Selama ni yang duk halang aku ni maut ni ya. Dia yang duk halang aku. Hari ni tak ada siapa yang nak halang aku pun nak mati ya. Allah, kita kena nak mati tuan-tuan. Yang kata tuan-tuan saya takut tuan-tuan. Ni yang ustaz ni, yang baru nak start ni, yang ni pun takut. Tambah baju lemak seluar ketat, lagi takut. Allahu Akbar, takut nak mati. Kita bila mana kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita akan membina kehidupan kita sikit demi sikit untuk mencintai akhirat. Dunia tak ada apa tuan-tuan. Dunia ni umpama mimpi sahaja. Kita tidur malam hari kita mimpi, malam hari ni kita mimpi. Mimpi kita tidur di atas satu katil yang sangat empuk. Rumah kita besar. Dalam mimpi kita dapat bayangkan di tingkap bilik kita tu ada satu kereta Ferrari kita duk parking di bawah Porsche tu. Kereta Ferrari duk parking bawah Porsche. Sebelah kereta Ferrari tu isteri kita yang cantik jelita duk diri situ, duk jerit daripada bawah, abang jomlah pergi pusing dengan kereta kita. Tu dalam mimpi. Sedap buka saja mata, lah aku duk tidur katil bujang lagi. Buka pula tingkap, cari mana Ferrari tu. La ilaha illallah, bicycle pak tua yang ada depan rumah. Bukan kata yang tu yang nak habaq, kata dunia umpama mimpi. Waktu sebahagian ulama mengatakan, ni Quran sebut apa? Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kamu seronok dan lalai dengan dunia sehingga kamu akan dibangkitkan dalam kubur, baru kamu terkejut. La ilaha illallah, rupanya aku dah tinggal dah segala harta benda aku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menambah kegemaran kita terhadap akhirat. Tak suruh benci terhadap dunia, tapi jadikan dunia sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat. Dan yang seterusnya, yang keenam, ilmu yang bermanfaat akan menampakkan kepada diri kamu perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kebaikan kamu. Yang tadi nombor 2 tu, tengok keaiban diri kita. Yang ni nak tengok benda-benda yang boleh merosakkan amal kebaikan kita. Kita dah buat amal kebajikan, kita buat amal kebaikan, kita duduk semayang, kita baca Quran, kita puasa, kita sedekah banyak dekat orang. Tapi ada benda-benda
yang boleh merosakkan amalan kebaikan kita. Ya. Macam tadi kita semayang-semayang, di mulut kata orang, ya, mulut mengumpat orang, mulut mengaibkan orang, maka pahala solat kita akan dapat tak kawan. Nabi habaq dalam sebuah hadis, Nabi kata, satu orang yang dia buat semayang, dia buat pahala, dia buat haji, dia buat macam-macam amal ibadah, dia kumpul pahala yang sangat banyak. Dia balik jumpa dengan Allah, tiba-tiba ada satu orang yang jumpa Allah, ya Allah, memang betul banyak pahala dah ya Allah, tetapi dulu masa dia duduk atas muka bumi, dia pernah caci maki aku ya Allah. Allah ambil pahala kita, bagi kat dia. Baiklah orang kedua, dia kata, ya Allah, dulu dia bisa tuduh aku dengan tuduhan yang bukan-bukan, ya Allah, ambil pahala kita, bagi kat dia. Baik orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, sampai berapa ratus orang yang dia tunggu. Sebab kita duk kata kat dia, ambil pahala, ambil pahala, ambil pahala, sampai dapat, tak ada apa dah. Maka waktu tu ambil pula dosa orang yang tutup ni, letak pula ke atas bau orang ni, maka dia akan dilemparkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang bermanfaat akan cek diri kita, apa yang benda yang boleh menyebab rosaknya amalan kebajikan aku. Yang ni kita takut. Pernah seorang syekh ditanya oleh anak murid dia satu soalan. Syekh, saya nak tanya kat kamu satu soalan. Ada satu orang ni, dia mulai tak pernah tinggal, tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Kita mulai, saya ingat mungkin ada Ramadan 10 malam terakhir tu ya kot lunch. Tu pun 10 malam tu duduk kira malam ni malam apa, ganjil ke genap. Genap esok malam aku buat. Dia ni tak tinggal tiap-tiap malam. Maka anak murid ditanya ke syekh, dia tak tinggal, dia mulai tiap-tiap malam, tetapi besok pagi bangun dia mengaibkan orang lain. Apa hukum dia syekh? Syekh tu jawab senang. Syekh tu kata, Allah jadikan dia rajin buat amal ibadah supaya pahala amal ibadah tu dapat dekat orang yang dia duk mengata. Ini yang kita takut. Kita takut kita rajin buat amal ibadah, lepas tu pahala amal ibadah kita ni nak kena bagi kat orang. Sebab kita kata kat situ, kita kata kat sini, kita kata kat situ, kita kata kat sini. Kita kena jaga. Kita kena jaga. Pahala ni kena kedekut sikit, jangan duk bagi kat orang. Duit jangan kedekut, pahala kena kedekut. Ni masa kita tak tahu pahala kita banyak mana. Jangan, tuan-tuan, kita jaga tuan-tuan. Ni yang banyak boleh menyebabkan hilangnya pahala kita hari ni, handphone. Memang. Sebab tu dalam pepatah orang putih ada sebut satu, yang ni lagi dia tak panggil handphone, dia panggil smartphone. Ya. Atau bahasa Melayu dia panggil telefon pintar. Handphone apa? Nokia 33 sekupang, tu handphone. SMS call. Tahu pergi ulang ke? SMS ni pergi ulang. Yang tu yang boleh buat. Jadi smartphone. Smartphone ni apa? Boleh call, boleh message, boleh WhatsApp, boleh Facebook, boleh tweet, boleh Instagram, boleh macam-macam boleh. Ya, macam-macam boleh buat. Tulis blog boleh, nak edit gambar muka orang boleh, nak buat banner boleh, nak buat poster boleh, semua boleh buat. Sebab tu dia panggil telefon pintar. Sebab tu ada pepatah orang putih, dia kata, we live in the era of smartphone but stupid people. Kita hidup di zaman telefon pandai, orang jadi bodoh. Memang. Sebab apa? Sebab dia menjadikan telefon ini sebagai tuan dia. Sepatutnya telefon ni hamba dia, kena buat kerja untuk dia. Tapi dia ni jadi tuan. Sampai ke tengah malam WhatsApp masuk. Mengumpat orang senang kan? Tulis post 5,000 orang baca. Bubuh gambar itu mengumpat, bubuh gambar ini mengumpat, 5,000 orang baca. Tukang like pun sama dapat dosa, yang tukang post dapat dosa, yang tukang share pun dapat dosa sekali. Senang tak nak buat dosa? Senang nak buat dosa teman. Tapi benda yang sama juga senang untuk kita cari pahala. Senang untuk cari pahala. Malam ni kita mengaji, apa benda yang best tadi Ustaz kata, post lah. Dia tulis dalam Facebook, dia share. Orang dapat manfaat tak? Dapat manfaat. Bila orang dapat manfaat, kita dapat pahala. Tapi seringkali kita suka cari dosa dengan benda-benda ni. Kita kena jaga tuan-tuan. Benda yang boleh merosakkan amalan kebajikan kita. Dan yang ketujuh tuan-tuan, yang terakhir, lagi 5 minit pukul 9, kalau kita main bola ada sedikit masa kecederaan. Jadi boleh buat, saya tarik sikit. Dan yang terakhir, yang 7, kata dengan Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat
akan menjelaskan kepada kamu akan tipu daya syaitan dan putar baliknya agar dapat kita jauhi. Bila kita mengaji, tuan-tuan, kita mengaji, baru kita tahu bahawasanya syaitan ini innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh kita yang sangat nyata. Maka syaitan yang kerja dia nak merosakkan kehidupan kita, nak merosakkan kehidupan anak Bani Adam ni. Yang kita nak kena jaga, tuan-tuan. Ilmu yang bermanfaat akan buka mata hati kita untuk tengok, oh, yang ni tak boleh ni, yang ni sifat syaitan. Syaitan apa? Sombong. Aku tak boleh sombong. Nampak? Kadang-kadang ada orang dia takabur. Dia buat sikit amal ibadah, tapi dia nak tunjuk, kadang-kadang dia hina orang lain. Dia tu azan tak bagus, aku azan bagus. Saya bisa jumpa satu orang, tu Bilal. Pak ni mau Tok Bilal ni mau Allah sorak macam kalde, dia kata. Oh, dia kata orang tu, saya cakap Allahu Akbar, mentang-mentanglah hang sorak sedap sikit, hang kata kat orang lagu tu. Ya, kadang-kadang dia buat amal, tapi ada takabur dalam dirinya. Kadang-kadang dia sebab kat orang, dia ada takabur dalam dia. Itu sifat syaitan. Nampak? Dia duk rasa diri dia lagi bagus daripada orang lain. Itu sifat syaitan. Allah kata dalam Al-Quran, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diperbuat daripada api, dia diperbuat daripada tanah. Mana juga bila kawan ni dia kata, oi saya azan sedap. Ni saya kalau azan ni, dia cerita saya kalau azan ni macam Syekh Ali Ahmad Mula tu, Bilal Mekah tu. Apa mau semua tak bagus. Saya pun fikir ni azan, macam mana aku nak dengar sikit. Saya pergi satu hari awal. Saya sampai dia kata, Ustaz dengar saya azan dia buat lagu. Dia pergi kat mikrofon lah, dia selawat dia kata, Ustaz dengar dia buat lagu. Saya pun tu perhatilah. Ingat surah sedap, tak mana apa, tengok Allah Akbar. Surah sedap, tapi satu bunyi apa tak dengar. Macam ini kapal terbang, dia kata apa tak nak sila begini, dia ni azan dari mana ni? Dia sombong, tunjuk kau. Nanti kena jaga. Syaitan akan kacau kita. Syaitan takkan biar kita. Dia akan kacau. Main kat sini. Kita nak sembahyang khusyuk, angkat takbir Allahu Akbar. Kunci motor aku buat tak mana? Dia tengah kacau. Tadi pintu ni aku tutup tak tutup? Orang perempuan saya angkat takbir. Aku tutup api dapur tak tutup? Dia tengah kacau. Nampak? Dan syaitan ni, dia boleh kacau kita direct, dia boleh kacau kita kok melalui orang lain. Kita duduk semayang tang ini seorang contoh. Dua orang duduk tang situ duduk sembang. Dia boleh kacau kita. Kunci botang mana, lampu kereta tutup ke tak tutup ni, dia boleh kacau. Nak bagi hilang konsentrasi kita. Dan dia boleh pergi kacau orang lain. Dia pergi dekat dia tu, dia kata, weh, hang pujilah. Dia duduk semayang khusyuk, kita semayang khusyuk. Hang puji. Kawan tu pun tak tahu apa, tiba-tiba terlintas. Dia cerita kat kawan ni, weh, hang tengok ni, abang tu semayang khusyuk lah ya. Kita pula dengar. Tengok tu semua, dia kata aku semayang khusyuk lah. Dia buka mata, dia tengok sikit. Dia kata aku semayang khusyuk, dia membuat khusyuk ni. Dia buat khusyuk lebih ni. Yang tadi khusyuk kerana Allah berubah jadi khusyuk kerana manusia. Ini iblis syaitan, dia boleh kacau. Dia boleh kacau. Dia kacau macam-macam. Dia boleh kacau macam-macam. Dia tengok suami isteri tengah duduk seronok dalam rumah, dia kacau. Dia tengok suami isteri duduk keluar-keluar elok, dia main cucuk. Hang kata tak lelaki. Sebab tu kita orang lelaki kena faham. Allah Ta'ala bagi jadi orang perempuan ni, dia ada banyak kelemahan diri dia. Kalau challenge lawan lari dengan kita, tuan-tuan bisa tak ambil kuliah lawan lari challenge dengan isteri, tuan-tuan tengok siapa sampai rumah tu. Bisa buat? Tak buat. Tak ikut sunnah Nabi buat tau. Nabi challenge lawan lari dengan Aisyah. Cari kita balik, kita buat. Orang ni ada tua kutu tak sedar diri. Pelik masyarakat kita ni. Tu kita kena jaga. Nampak? Dia memang kacau. Orang perempuan ni kelemahan yang banyak.
Kita boleh angkat lebih berat daripada orang perempuan. Betul tak? Orang perempuan tak boleh angkat lebih berat daripada kita. Orang perempuan kalau lawan lari dengan kita, orang lelaki menang. Tetapi dalam banyak-banyak kelemahan orang perempuan, Allah Ta'ala letak satu kekuatan kepada mereka, iaitu kekuatan mulut. Mereka main mulut, steady. Jangan marah Encik. Yang ni memang hakikat, reality. Mulut orang perempuan ni hebat. Jadi orang lelaki dia kena sabar. Nampak tak? Sebab orang perempuan ni Allah Ta'ala cipta dia emosi lebih sikit. Sebab tu ada sifat kasih sayang. Kalau Allah Ta'ala cipta orang perempuan logik lebih, dia nak didik anak-anak tu susah. Nampak? Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan emosi dia itulah dapat mendidik anak-anak. Ya, kita bapa tak, kita cegah sikit, anak takut. Nampak tak? Orang perempuan dengan kelembutan dia. Jadi kadang-kadang dalam rumah tangga, bila mana orang perempuan kita cakap lebih sikit, sebab dia kan. Sebab ya, baru ni saya ceramah ni tu orang seorang tanya, Ustaz, bini saya ni beletak tak berhenti, Ustaz, apa saya nak buat? Tak tu, saya kata senang kan. Bila mana isteri abang ni beletak, tuang ayam dalam kelas ni, bayar dah. Minum ayam ni sekarang, sambung beletak sejam ni. Confirm dia stop. Dia marah orang. Bagi ayam dia, suruh dia sambung lagi sejam. Confirm stop, tak beletak. Kena jaga. Sebab orang lelaki, bila mana isteri dia tak beletak, dia akan rasa sunyi. Cuba fikir, bini kita balik kampung, tak apa, duduk rumah seorang-seorang, mau kopi siapa nak enjoy. Duduk seorang berbincang. Bini aku, betul tak? Betul tak? Betul. Ada tu cerita, isteri dia di kaki beletak. Beletak. Dia fikir, bini aku ni aku kena lipat masuk dalam telaga belakang rumah baru dia datang. Dia bagi ubat tidur kat bini dia, dia lepak bini dia masuk dalam telaga. Hari pertama dia rasa aman. Lega dia rumah aku ni. Syok, bini aku tak nak. Kalau tak beletak, tak berhenti-henti. Lepas tu, main dekat-dekat nak malam, dia mula rasa sunyi. Bini aku tak ada, sunyi semua rumah ni. Dia tak boleh jadi yang aku pergi ambil balik bini aku kat telaga. Dia ulang tadi. Bini dia kecil kan. Dia ulang tadi ni cerita reka lah. Dia ulang tadi, bini dia tak tarik, dia susah hati. Apa jadi kat bini aku ni dalam telaga? Ulang tadi lagi sekali. Tarik, nak asap. Dia rasa berat nak tarik pula. Dia pun tarik, keluar satu jin hitam. Dia tarik, keluar jin hitam. Dia terkejut tengok jin tu, hang ni siapa? Dia kata, hang siapa? Jin tu tanya oleh dia. Dia kata, aku nak cari bini aku. Hang siapa? Dia kata, aku jin. Ni tempat duduk aku. Habis hang keluar ni, aku tak tahan dengan bini yang duduk beletak dalam telaga. Tapi nak apa? Kata, dia rasa sunyi bila mana isteri dia tak. Biasa, benda tu biasa. Nampak tak? Tapi syaitan ni, dia main gaduh. Dia main cucuk kita. Bini yang duduk kata, anak siapa lagi? Nampak tak? Ni orang yang lagi ada ilmu yang bermanfaat, dia tahu benda ni. Sayyidina Umar tak sikit yang fighter lah, Samsing, kampung dusun, Syarif Dul. Sebelum masuk Islam, orang takut dekat dia. Tapi satu hari main satu orang ni, dia main nak ketuk pintu, dia block balik. Sayyidina Umar dah nampak, dah terlibat, dia buat tingkap. Sayyidina Umar keluar, awak bersibah? Tak apa. Sayyidina Umar pergi ke abang, abang bersibah? Dia kena kejut sikit, dia takut. Tak. Aku main rumah hang ni, pasal aku nak bagi tahu, aku nak report bini aku suka beletak. Tapi aku sampai depan pintu rumah, bini yang beletak bagi kuat pada bini aku balik kan. Nampak? Maka kata dengan Sayyidina Umar, biarlah nak beletak, biar. Sebab apa? Sebab dia iron baju kita, dia masak kat kita, dia jaga anak-anak kita, dia buat semua kerja bagi kita. Nampak? Maka kita kena sabar dengan sedikit kelemahan yang ada pada dirinya. Tapi kalau kita tak ngaji, kita dok kira aku ego, aku lelaki, aku nak kena ikut sifat kelakian aku, balas balik, jawab mai, dan sekali akan jadi berlaku perpecahan, perceraian, iblis syaitan seronok. Nampak kan? Jadi kita orang yang mengaji, kita akan faham di mana kita akan duduk dalam keadaan yang iblis akan uji kita. Dan iblis laknatullah ni, kalau kita baca dalam sejarah sikit lebih last ni, saya nak kena balik awal. Malam tadi pagi nak kena patah balik main sini pula, aku dah subuh di Penangkap. Dia nak balik nak angkah jambatan lah.
Iblis laknatullah ni, bila mana dia buat amal ibadah yang bersesuaian dengan dia, sebelum ni Allah Ta'ala murka dekat dia, dia taat apa Allah Ta'ala buat. Tapi kita baca sekarang dia tahan ke Allah, naik martabat dia, naik makam dia, naik martabat dia, naik makam dia, sehingga ada riwayat mengatakan dia ni umpama tok guru kepada malaikat. Sampai lagu tu punya tinggi darjat kan. Tiba-tiba nak kena buat satu ibadah yang merendahkan martabat dia, yang tak sesuai dengan hawa nafsu dia, dia tolak. Apa dia? Sujud dekat Adam. Nampak? Bila nak kena sujud kat Adam, dia rasa aku diperbuat dekat api, takkan nak sujud kat tanah. Jadi iblis masa dulu dia pilih ibadah yang sesuai dengan diri dia, dia taat. Bila mana main ibadah yang tak sesuai dengan diri dia, dia tolak. Ini perangai iblis. Nah, sebab tu Allah Ta'ala murka dekat dia. Maka kita tuan-tuan, bila mana kata apa saja perintah Allah, janganlah kita pilih. Setengah orang semayang, okey, semayang no problem boleh. Tapi nak tutup aurat ni susah lah. Nampak? Dia masih lagi memilih ikut kesesuaian diri dia. Semua apa yang Allah Ta'ala perintah, kita nak kena ikut, tak boleh tolak. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita sebagai seorang manusia yang semakin mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sekali, satu cerita yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai penutup. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dalam cerita ni, walaupun cerita ni cerita lawak lah. Cerita ni berlaku di Wat Gila. Cerita ni berlaku di Wat Gila. Berlaku di Wat Gila, satu hari tiap-tiap petang orang gila dia akan mandi kolam renang. Pukul 5 duk mandi kolam renang tu, tiba-tiba ada seorang orang gila ni, dia terjun nak bunuh diri dalam kolam renang. Memandangkan yang lain tu semua gila. Dia tengok, dia seronok dia nak bunuh diri. Seronok. Dalam ramai-ramai orang gila tu ada satu orang gila ni. Kita pun biar nama apa kan. Boleh pergi Pak Mat kan. Tak ada Pak Mat sini kan. Ada tak? Tak nak kenal-kenal sama, dia cerita lah. Sebab bila Pak Mat ni pun gila lah. Tapi dia tengok kawan tu, dia terjun pergi selamat kawan tu dalam kolam renang. Habis cerita tu di hari tu, di situ. Besok pagi, doktor panggil Pak Mat ni. Doktor panggil, Pak Mat, mari sini saya ada dua berita nak beritahu kat Pak Mat. Satu berita baik, satu berita buruk. Pak Mat tanya, berita baik apa? Berita baik, saya rasa kamu mungkin akan dibebaskan daripada Wat Gila ni. Pak Mat tanya, apa sih bang? Alah, pasal kawan hang nak bunuh diri semalam. Yang lain tu tengok seronok, dia bagi dah. Hang dah waras sebab hang selamatkan dia. Jadi aku rasa hang dah waras sebab hang selamatkan dia, aku nak bebaskan hang, kata doktor. Berita buruk apa doktor? Berita buruk ni, kawan yang hang semalam selamat daripada kolam renang yang dia nak bunuh diri, semalam dia gantung diri dalam sel, mati. Maka jawab dengan Pak Mat, doktor, sebenarnya bukan dia gantung diri. Semalam semasa saya selamatkan dia basah, jadi saya gantung dia jemur bagi kering. Jadi pesanan saya tuan-tuan, Allah Ta'ala dah selamatkan kita dengan Islam. Jangan kita buat benda-benda yang kita gantung diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita dunia dan akhirat. Kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkatan Allah ampunkan dosa kita, Allah selamatkan kita, saudara-saudara kita yang berdepan dengan bencana banjir hari ini. Mudah-mudahan banyak doa yang mampu untuk bagi bantuan. InsyaAllah kita tutup dengan doa sikit insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahmin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wa 'afu 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.